Salam sejahtera semua, nama saya Durgandini, anak perempuan Loganathan. Di 57440 ingin bercakap tentang tahap pendidikan yang saya akan mencapai dalam masa 10 tahun yang akan datang. Setelah menamat Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM, saya telah menyambung pelajaran dalam program Diploma Perikanan di Universiti Malaysia Terengganu. Selepas itu, saya telah menyambung ijazah saya dalam program Biologi Marine di Universiti Malaysia Terengganu juga. Seterusnya, saya telah berjaya menyambung belajar hingga ke tahap PhD dalam program yang sama iaitu Biologi Marine di Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaan saya pada tahun 2030 ialah menjadi seorang pensyarah yang berjaya di sebuah universiti di Malaysia iaitu di Universiti Malaysia Terengganu. Di universiti tersebut saya menjadi seorang pensyarah dalam bidang perikanan. Saya juga mengambil bidang tersebut sebagai perkongsian ilmu dan pengalaman saya mengenai perikanan yang terdapat di Malaysia. Pada masa yang sama, saya juga telah melakukan penyelidikan tentang sumber perikanan yang terdapat di Malaysia. Pelbagai penyelidikan yang telah saya lakukan antaranya ialah penyelidikan tentang stok-stok ikan yang terdapat di negara kita. Selain itu, saya juga telah menghasilkan sebuah buku tentang perikanan yang bertujuan untuk rujukan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengambil dalam bidang perikanan untuk membuat rujukan. Hai, nama saya Haris Ashraf bin Abdul Wahab. Saya pelajar Diploma Perikanan tahun 1, sesi 2020 dan 2021. Okey, saya akan membentangkan tentang tajuk saya hari ini iaitu gaya hidup. Okey, jom kita tengok. Okey, kita bertemu kembali. Pada saya punya jangkaan kan untuk tajuk saya ni ialah apa gaya hidup saya pada tahun 2030 iaitu 10 tahun akan datang. Apa gaya hidup saya ataupun ahli kumpulan saya. Okey. Saya menjangkakan pada 10 tahun yang akan datang, saya ataupun ahli kumpulan saya sudah mempunyai rumah. Paling kurang pun rumah teres 2 tingkat. Okey. Ini kenapa ya? Sebab mereka memerlukan rumah yang besar untuk ahli keluarga yang besar. Mereka dapat menampung ahli keluarga yang cukup. Jadi anak mereka ada 5 ke, 4 ke, ibu bapa ke, semua boleh muat. Okay, kemudian mesti bila dah ada rumah, untuk bergerak ke tempat kerja, mereka kena ada kereta pula kan. Jadi kereta mestilah saya bertanggapan mereka akan membeli kereta berjenama tempatan. Salah satunya ialah Proton, Pro 2. Itulah antara dua tu. Kerana kereta berjenama tempatan ni kan lagi murah. Jadi sesuai lah untuk orang-orang kita ni macam saya ataupun ahli-ahli kumpulan saya. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Prof. Rohana dan rakan-rakan sekalian. Saya Darwin Anandan, nombor metrik di 5784. Hari ini saya hendak menerangkan tentang jangkaan status ahli kumpulan kami dalam 10 tahun yang akan datang. Sebelum saya terangkan jangkaan kami, saya hendak menerangkan apakah itu status. Status adalah taraf atau kedudukan seorang dalam apa jua bidang. Yang pertama, kumpulan kami menjangkakan bahawa segelintir daripada ahli kumpulan kami akan berkahwin dalam 10 tahun yang akan datang dan mungkin mempunyai seorang atau dua orang anak. Segelintir lain lagi akan kekal bujang. Yang kedua, status dalam pekerjaan. Ahli kumpulan kami
menjangkakan bahawa segelintir ahli kumpulan kami akan mempunyai pangkat yang tinggi dalam pekerjaan mereka dan segelintir lagi yang akan mempunyai pangkat yang biasa dalam bidang mereka. Inilah jangkaan status kumpulan kami dalam 10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Selamat sejahtera Profesor, nama saya Dashni, nombor matrik D57504. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kebajikan. Saya akan menolong golongan gelandangan dengan memberi bantuan kewangan dan pemakanan yang sihat. Selain itu, saya juga akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai agar mereka dapat membina kehidupan yang lebih baik. Bagi kanak-kanak golongan gelandangan, saya akan membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan asas agar mereka akan menjadi lebih berdikari. Bukan sekadar itu sahaja, saya juga akan menyertai dalam badan amal alam sekitar. Melalui badan amal ini, saya akan terdedah kepada pelbagai aktiviti-aktiviti alam sekitar. Contohnya, pembersihan pantai, kita semula, pemeliharaan air tasik dan sebagainya. Seterusnya, saya akan berkongsi perancangan kumpulan kami 10 tahun akan datang dari segi pelancongan. Kami bercadang untuk bercuti di Thailand kerana tidak menelan belanja yang besar. Di samping itu juga, Thailand mempunyai banyak tempat kajian dan monumen yang terkenal. Antara tempat kajian yang terkenal di Thailand ialah Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center yang terdapat di Sanpai dan Panya Coastal Fisheries Research and Development Center. Bagi monumen pula, antara monumen yang terkenal di Thailand ialah Angkor Wat dan Wat Praputabat, iaitu kuil tertua yang terdapat di Thailand. Wat Praputabat mempunyai tekanan semula jadi yang dipercayai merupakan tapak kaki Buddha. Hai, saya Hazira. Okey, jangkaan pada tahun 2030 atau pada umur saya 28 tahun ialah saya dapat menceburi minat yang saya suka atau ianya dikenali sebagai hobi. Salah satu hobi yang saya suka ialah snorkeling. Pada masa yang sama juga, saya juga dapat melakukan kajian di dalam air. Contohnya, saya dapat mengkaji terumbu karang yang terdapat di perairan tersebut. Bab kata pepatah, sambil selam, sambil minum air. Iaitu, ianya bermaksud melakukan dua kerja dalam satu masa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafihani. Hari ini saya akan menceritakan tentang jangkaan 2030, iaitu 10 tahun akan datang. Dalam perancangan masa depan, kesihatan perlu dititik beratkan agar hidup lebih ceria dan sihat. Kesihatan amatlah penting untuk kita menjaganya. Tidak kira usia sama ada tua atau muda. Sebagai satu perancangan untuk mantapkan lagi kesihatan, kita perlu sentiasa mengaktifkan diri dengan aktiviti riadah seperti bersukan. Menjaga kestabilan kesihatan bukanlah bermula pada dewasa, tapi perlu bermula pada usia kecil lagi. Selain itu, pengambilan suplemen juga memainkan peranan dalam menjaga kesihatan. Contohnya seperti vitamin C, iaitu meningkatkan imuniti badan. Seterusnya, pemeriksaan kesihatan perlu dibuat setiap 3 bulan juga supaya dapat menaik tarafkan kesihatan dan mempertingkatkan rekod kesihatan dari semasa ke semasa. Sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Maia Dr. Nurhana Mansur dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Haris dan hari ini saya akan memberi jangkaan saya pada tahun 2030, iaitu mempunyai salah
iaitu mempunyai satu simpanan masa depan. Selepas mendapati satu pendapatan yang stabil, saya akan menyimpan sejumlah RM200 setiap bulan di dalam tabung. Selain itu, saya juga akan membuat pelaburan. Antara pelaburan yang saya akan membuat adalah pelaburan emas. Ini kerana pelaburan emas sangat menguntungkan pelaburnya. Apabila saya memerlukan duit, saya boleh menjual emas yang dibeli dan mendapati nilai pulangan yang tinggi.